Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan peluang kepada kita untuk datang ke masjid ini, dan kemudian dengan kita niat iktikaf, kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberkati kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan amalan kita ini adalah amalan yang istiqamah sepanjang hayat kita, iaitu duduk dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah, majlis yang tidak ada keberkatan ataupun kemuliaan yang melebihi daripada majlis ilmu. Oleh sebab itulah, marilah kita sama-sama memperbetulkan niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk memperbaiki ibadah kita yang kita lakukan sehari-harian. Kerana ibadah yang kita lakukan sehari-harian itu masih lagi ada kelompongan yang mesti kita perbaiki. Tidak lain dan tidak bukan ialah dengan kita mesti duduk di dalam majlis ilmu, ataupun kita mesti mendalami ilmu daripada hari ke sehari. Jadi kita tak cukup nak belajar ilmu, khususnya ilmu fardu ain ni, hanya dengan sekali belajar waktu sekolah rendah dulu, belajar kursus, belajar sijil, tak cukup. Diploma, hatta belajar sampai peringkat PhD pun tak cukup. Sebab apa? Sebab kalau belajar pun sampai peringkat PhD, hanya bahagian-bahagian tertentu saja yang dikaji, dibahas, bukan satu kitab, bukan berkitab-kitab, hanya bahagian-bahagian ataupun topik-topik tertentu saja. Jadi tak seperti mana ulama-ulama dahulu belajar. Ulama-ulama dahulu belajar daripada kitab ke kitab, daripada kulit ke kulit, bertahun-tahun, sampailah mereka menjadi seorang yang alim. Jadi kita pun kena niat dalam diri, niat belajar tu pertama untuk menyempurnakan amalan kita, ibadat kita dengan ilmu yang kita belajar. Yang kedua, kita niatkan mudah-mudahan niat tu supaya kita jadi alim lah. Jadi orang yang alim. Jadi orang alim ni bukan mesti nak mengajar untuk diri sendiri, untuk keluarga dan sebagainya lah. Jadi dengan sebab itulah kita kena ambil berat tentang adab-adab ketika mana kita duduk di dalam majlis ilmu. Sama ada kita duduk dalam majlis, kita menghadap bersemuka, ataupun dalam talian. Sekarang ni kan banyak pengajian dalam talian online. Jadi adab-adabnya itu adalah sama seperti mana kita belajar secara bersemuka. Mesti dijaga adab-adab dia. Kalau kita tengok zaman Rasulullah SAW, kalau para sahabat duduk dalam majlis Rasulullah, mereka duduk rapat-rapat. Duduk rapat-rapat tu sehingga kan diriwayatkan
Kalau daun jatuh tidak terkena bumi, jatuh atas ribaan mereka kerana rapat mereka duduk dalam majlis ilmu. Sekarang tak dapatlah nak rapat. Kan? Kemudian mereka duduk dalam majlis ilmu tu, kalau kata ada burung hinggap di bahu-bahu mereka, burung tu tak lari. Maksudnya apa? Mereka duduk dalam keadaan penuh tawaduk, penuh beradab dan sebagainya lah. Dengan sebab itulah mereka dapat ilmu berkat adab itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama yang selepas daripada itu, mereka cukup menjaga adab ketika mana berada dalam majlis ilmu. Antaranya diriwayatkan ketika mana Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, nak buka kitab ni kan, nak buka kitab ni tak ada bunyi, tak berbunyi, perlahan-lahan buka, kerana hormat kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Begitulah cara mereka belajar. Bahkan imam ada seorang imam yang ketika mana dia duduk di rumah dia tidak mengunjurkan kaki ke arah rumah guru dia, walaupun rumah guru dia jauh, tapi dia tak mengunjurkan kaki ke arah rumah guru dia, bukan menghadap duduk depan, jauh. Itu adab mereka. Oleh kerana adab mereka yang tinggi itulah, berkat itu mereka mendapat barakah ilmu. Ilmu mereka itu bermanfaat. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat tirulah adab-adab para ulama, para sahabat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu kita berkat. Bukan sekadar ilmu kita ni kita hanya dengar kemudian hilang macam tu saja, tidak membawa kepada amal. Jadi insya-Allah kita sambung. Antara adab yang lain adalah disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, iaitu adab yang lain adalah bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita kena ada kitab. Kena ada kitab. Belajar berkitab ni kena ada kitab lah. Itu antara adab-adab dia lah. Okay. Disebut hudurul majlisi bila nusqatin, orang yang hadir ke dalam majlis ilmu tanpa ada kitab, kata ulama, satu kehinaan lah, satu perkara yang tak sepatutnya. Jadi kalau kita tak ada kitab pun, kita dengar kurang-kurang ada buku catatan, kita dapat catat ataupun dapat catatlah apa-apa isi-isi penting. Kerana kita tengok guru kita, tuan-tuan guru, alim ulama kita yang dah alim pun, ini yang kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, bila mereka hadir ke majlis ulama lain, mereka ada di tangan mereka tu ada buku, ada alat tulis, mereka catat. Walaupun mereka ni dah alim. Contohnya guru kita lah, bila hadir majlis tu dia bawa ni nota, bawa buku nota, bawa pen apa semua, dia catat. Walaupun dia dah alim, itu menunjukkan bahawa dia tawaduk, merendah diri. Kata Imam Al-Ghazali, kita sambung muka surat 77. Masih lagi bab yang ke-11 berkaitan dengan adab-adab sembahyang. Setelah mana niat ni salah satu rukun solat daripada rukun yang 13 tu. Pertama adalah niat. Walaupun di sana ada perbezaan, kalau ada ulama kata rukun sembahyang ada 18 dan sebagainya lah. Tapi yang muktamadnya adalah 13 rukun solat. Antaranya adalah niat. Niat ini penting kerana dalam hadis disebutkan oleh baginda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan pada niat. Maknanya setiap amalan ibadat yang kita nak buat tu kena ada niat. Nak ambil wuduk, niat. Puasa, niat. Haji, niat. Semua tu kena ada niat. Solat, kena niat. Solat wajib, niat. Solat sunat, niat. Tujuan apa niat ni? Niat ni untuk membezakan di antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau tak ada niat, maka ibadah tu tidak sah.
ibadah tu tak sah. Bila tak sah, tak diterima. Bila tak diterima, rugilah. Rugi. Jadi kena ada niat. Mahallun niyah dalam hati. Tempat niat tu dalam hati. Lafaz niat itu adalah sunat. Tujuan dia untuk membantu niat di dalam hati. Jadi oleh kata itu, kata Imam Ghazali, dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir. Yang ini takbir apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ketika mana kita nak solat, dalam solat tu ada beberapa jenis takbir. Pertama sekali adalah takbiratul ihram. Kita takbir permulaan solat. Kerana sebelum ni kita dah sebut apa ta'rif solat. Ta'rif solat tu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muqtatamatun bitaslimi bi syaraitin maqsusatin. Setiap perbuatan dan setiap perkataan yang dimulakan dengan takbir, iaitu takbiratul ihram, wa muqtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam, bisyaraitin maqsusatin, dengan syarat-syarat yang tertentulah, yang berkaitan dengan solat. Jadi takbir ni adalah takbiratul ihram. Kerana nanti ada takbir lain, disebut takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Walaupun lafaznya sama, Allahu Akbar juga, tapi nama tu lain sebab perbuatan tu lain. Ini kena tahu. Kalau tak tahu, kalau tak boleh beza mana satu takbiratul ihram, mana satu takbir intiqalat, mana satu takbir raya. Contoh kan takbir raya, takbir solat raya kan, Salatul Aidaini, solat dua hari raya. Rakaat pertama takbir berapa kali? 7 kali kan. Rakaat kedua takbir 5. Kalau dia tak tahu beza antara takbiratul ihram dengan takbir raya, jadi dia akan kira takbiratul ihram tu salah satu takbir kiraan daripada takbir raya yang 7 tu misal. Kalau dia tak tahu beza takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun dengan takbir raya pada rakaat yang kedua 5 kali tu, maka dia akan kira sekali. Jadi bila kira sekali tak cukuplah takbir raya tu. Kan? Contoh takbiratul ihram, dia dah takbiratul ihram Allahu Akbar, dia dah kira sekali takbir raya tu. Lepas tu dia dah kira lagi. Tak cukup takbir raya rakaat pertama. Begitu juga pada rakaat kedua. Kan daripada rakaat pertama kita nak bangun pergi pada rakaat kedua tu kan kita takbir intiqalat, berpindah rukun. Kalau yang tu dia kira takbir raya, tak betul lah. Sebab itu takbir perpindahan rukun, belum masuk takbir raya lagi. Ini kena tahu bezalah. Dan jangan sampai niat itu hilang sebelum kau selesai daripada lafaz takbir. Niat tadi, niat usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala tu, ada qasad, ta'arud dan ta'yin tu, jangan hilang dalam hati sehinggalah selesai takbir, iaitu selesai takbiratul ihram. Maknanya Allahu Akbar, daripada Allah sampai sebelum lafaz bar tu, niat kena ada dalam tu. Lintasan niat kena ada dalam masa tempoh takbir tu. Jangan hilang. Kalau hilang tak sah. Tak sah solat. Batal rukun niat, batal solat lah. Kena jaga. Tu ni niat. Bila dah selesai niat, dah lulus niat, barulah apa? Dan angkatlah kedua-dua tangan. Angkat ni maksudnya angkat, lepas tu niat ketika itulah, ketika takbir tadi tu. Cuma disebut di sini angkat kedua-dua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua-dua bahumu. Maknanya angkat sampai betul kedua-dua bahu macam ni. Sedangkan tanganmu itu terbuka. Tangan terbuka, jari-jarinya terhurai. Kena buka, terhurai. Jangan macam ni. Macam ni. Biar ni angkat membetuli dengan bahu, kedua-dua bahu ni. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Maknanya angkat tu, dan kadang dia terbuka,
biasa, dalam keadaan biasalah. Dan angkatlah kedua-dua tanganmu sehingga kedua-dua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu, dan ujung-ujung jarimu membetuli bahagian atas daripada kedua-dua telingamu. Maksudnya tadi, ibu jari bawah anak telinga, bawah celupin telinga, ya, jari yang bahagian ni, bahagian telinga yang atas, bersamaan macam tu. Dan engkau betulkan kedua-dua tanganmu dengan kedua-dua bahumu. Kena betul kedua-dua dengan kedua-dua bahu. Cuma beza orang lelaki dia kena buka. Kena buka sikit lah, kepak dia tu. Orang perempuan dia kena tutup. Itu beza dia. Orang perempuan dia tutup. Orang lelaki dia buka sikit. Bezanya kat situ. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, baru engkau bertakbir. Maksudnya kita buat tu bersamaan lah. Kita angkat dan kita takbir bersamaan. Ini dia nak cerita lah. Nak cerita. Tapi bila buat perlakuan tu, dia bersamaan. Angkat tangan ni dalam keadaan kita dah mula takbir. Dan sebelum selesai habis takbir tu, masa itulah kena niat. Barulah engkau bertakbir, kemudian lalu engkau turunkan kedua-dua tanganmu dengan perlahan-lahan, dan jangan engkau tekan kedua-dua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya. Waktu angkat dengan turun tu, jangan menekan dalam keadaan yang biasa. Dan jangan pula engkau tekan kedua-dua tanganmu ke belakang. Jangan ke belakang. Macam budak-budak solat kan. Dia hayun tangan dia ke belakang. Lepas tu baru nak naik. Kita orang dewasa ni jangan buat macam tu lah. Budak-budak tak apalah, memang tu permainan dia. Dan jangan engkau tekan kedua-dua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya, dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang, maknanya menghayun ke belakang, dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan dan kiri. Jangan macam ni pula. Tolak kanan ke tolak ke kiri. Dan apabila engkau telah turunkan kedua-dua tanganmu ke bawah, maka hendaklah engkau mengangkatnya semula. Kalau ikut pada Imam Ghazali sebut sini, bila kita angkat takbir, kita turun tu turun habis, lepas tu baru angkat semula, letak tangan dekat qiyam kat sini, letak dekat bawah daripada dada, atas pada pusat. Lepas tu barulah mengangkat semula untuk meletakkannya di bawah dada. Maksudnya di bawah dada tu, bawah dada atas daripada pusat. Ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, menurut 20 riwayat hadis. Letak bawah daripada dada ni, atas pada pusat ni menurut 20 riwayat hadis daripada para sahabat, daripada Nabi. Tu cara letak mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain lah. Mazhab lain ada kat sini, ada kat bawah sini, kat pusat. Ada tak letak langsung pun ada. Masing-masing tu ada dah dalil. Mazhab Maliki tak letak langsung, ataupun letak dan tak letak, lepas tangan. Bayangkan solat lepas tangan. Macam mana? Pernah tengok orang solat lepas tangan? Tapi itu mazhab Maliki. Dalil ada tak? Ada dalilnya. Kita mazhab Syafi'i, bawah daripada dada, atas daripada pusat. Jangan letak macam ni. Jangan letak kat bawah. Malas kan, letak atas perut. Perut dah ke depan, dia letak atas perut dia. Letak atas bawah daripada dada, atas daripada pusat. Ke sebelah kiri sikit. Ke sebelah kiri sikit. Kenapa ke sebelah kiri? Di sini Imam Ghazali tak sebutlah, tapi detail dia sebelah kiri pasal nak nutup ni, menutup hati ni. Menutup hati. Kenapa tutup hati? Hati inilah tempat gangguan syaitan. Jadi kena tutup. Sebab tu dia ada kaitan dengan takbir tadi. Bila kita angkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau dalam asrarul solat, rahsia solatnya bila angkat takbir, isyarat ke apa? Isyarat buang ma siwa Allah. Lain daripada Allah tu buang ke belakang. Jangan bawa dalam solat. Bawa tinggal ke belakang. Macam tu lah, macam kita lempar barang lah. Tak ada pandang dah. Yang lempar tu dah tak ada pandang. Tak penting. Macam tu lah ibarat dia. Bila kita angkat Allahu Akbar, seolah-olah kita Allah Maha Besar. Yang lain yang kita buang kat belakang ni tak ada penting. Lepas tu tangan
Tangan letak kat sini, tadi kita sebut apa? Allah Maha Besar kan? Maksudnya masukkan kebesaran Allah tu dalam hati. Masukkan dalam hati, tutup kat sini. Tutup, biar dia duduk kat sini. Kebesaran Allah tu duduk kat sini. Jangan pergi mana-mana. Itu maksud dia. Itu ada sebab dia. Kenapa angkat, kenapa turun, kenapa letak sini, kenapa ke kiri sikit, kenapa nak tutup bahagian hati ni, semua ada sebab-sebab dia. Semua ada sebab-sebab dia. Bukan sekadar angkat je, lepas tu letak kat sini, bukan. Ada sebab-sebab dia. Jadi bila kita tak tahu sebab dia, kita ingat macam tak ada apa-apa lah. Solat je macam tu. Sebab tu kena belajar, kena dalami. Bila dalami sikit-sikit, lama-lama kita tahulah. Barulah kita akan dapat halawah solat tu. Dapat kemanisan solat. Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan yang kiri. Tangan kanan letak tangan atas tangan kiri pun ada sebab dia. Sebab apa? Sebab tangan kanan ni lebih mulia, maka dia kena duduk di atas daripada tangan kiri. Tangan kiri ni selalu kita guna apa? Basuh tempat najis, yang tak mulia, yang kurang dimuliakan. Tangan kanan ni selalu kita guna untuk perkara-perkara amal-amal yang mulia. Nak pegang Quran, tak boleh pegang tangan kiri. Nak ambil minum air, kecuali orang kidal lah. Kidal tu tak boleh cakap apalah. Kan? Nak pegang Quran, nak pegang makanan, nak suap makanan, semua tu tangan kanan. Dimuliakan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan lagi pun Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan. Apa-apa keadaan, Nabi suka dahulukan yang kanan. Selalu muliakan yang kanan. Semua keadaan. Bahkan diriwayatkan Nabi makan terbikai. Makan terbikai yang dipotong tu kan? Makan terbikai tu. Terbikai yang dipotong. Nabi mula sebelah kanan, makan kat sini. Sini dah digigit kan. Nabi pusing. Pusing sebelah sini pula. Pusing yang sini, pergi duduk sini. Jadi sebelah kanan tak? Tetap sentiasa sebelah kanan. Kalau Nabi minum air, Nabi minum dulu, Nabi bagi para sahabat sebelah kanan, pusing. Dah sekali sampai kat Rasulullah semula. Macam tu. Nabi suka dahulukan kanan. Nak sikat rambut pun Nabi sikat yang kanan dulu. Sikat rambut, sama ada belah tepi ke ataupun sikat terus ke belakang ke, tetap mula di sebelah yang kanan. Hatta lepas daripada solat, nak bangun pergi tempat lain, akan ambil sebelah kanan. Walaupun kita duduk sebelah kiri, tetap ambil sebelah kanan. Sunatnya macam tu. Semua keadaannya sebelah kanan. Dan buka jari-jarimu yang kanan. Bila dah letak dekat tangan kiri, kena buka. Jari-jari yang kanan ni kena buka. Dengan engkau meletakkannya membujuri hasta tanganmu yang kiri. Dan pegangkan tanganmu yang kanan itu ke pergelangan tangan kiri. Maksudnya macam ni. Tangan kanan letak kat tangan kiri, pegang macam ni. Pegang gini. Akhirnya nanti dua jari dia kena isyarat kat sini lah. Dua jari ni. Yang ni dia genggam. Ada beberapa keadaan lah cara. Tapi antara salah satu caranya ginilah. Ada yang caranya tak genggam, dia letak je. Ini cara dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada yang letak macam ni saja. Ada yang sunat digenggamkan, dua jari kat atas ni. Yang lain dia menggenggam pergelangan tangan kiri. Okay. Dan baca olehmu selepas takbir itu akan doa iftitah. Lepas daripada dah takbir, dah letak tangan semua, dah jari dah kat sini semua, kan? Letak dekat bawah daripada dada, atas pada pusat, letak betul-betul dekat ulu hati ni, baru baca doa iftitah. Doa iftitah ni jangan tinggal. Jangan tinggal. Wa imam ataupun makmum jangan tinggal. Kerana kalau tinggal rugi. Setiap doa tu adalah permintaan kita kepada Allah. Bila kita tinggal doa, maknanya kita tinggal permintaan. Kan? Kita tinggal permintaan, rugilah.
Kalau tak nak baca panjang, baca pendek. Sampai wa asila sahaja. Tu paling pendek lah, paling ringkas. Tapi jangan sekali-kali tinggal. Jangan bagi alasan, alah sunat je. Sunat je. Selalu bagi alasan sunat. Kita tahu tak sunat tu ada pahala. Dia dah tentukan dah, ada grade pahala dia. Tiba-tiba kita tinggal. Macam tu je tinggal. Rugilah. Tak dapat pahala. Tapi kalau kita baca juga, walaupun ringkas, pahala tu tetap dapat. Itu namanya orang bijak. Kena bijak. Kena bijak. Kalau bab dunia pun kita bijak, kan? Bab akhirat kena lagi bijak lah, kan? Bab dunia, kalau berniaga misal kata tak nak rugi, dapat sen, 1 sen, 10 sen pun tak apa, asalkan ada untung juga. Tak nak rugi. Jadi yang akhirat ni lebih lagi. Bila dah baca doa iftitah, lepas tu kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu baca ta'awuz ataupun baca isti'azah. Apa maksud isti'azah? Minta perlindungan daripada Allah, kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Itu kena baca a'udzubillah. Bacaan a'udzubillah ni sunat. Walaupun sunat jangan tinggal. Pasal apa? Solat kita tu sentiasa akan diganggu oleh syaitan. Jadi kena minta perlindungan daripada Allah supaya dijauhi daripada syaitan. Jadi kena baca a'udzubillah walaupun ia sunat. Dan seterusnya bacalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah ni maksudnya baca bersamaan dengan baca bismillah. Sebab basmalah ataupun bismillah tu salah satu daripada ayat suratul Fatihah yang disebut sab'ul masani. Jadi kena baca sekali bismillah, tak boleh tak baca bismillah. Cuma kita mazhab kita baca basmalah tu secara jahar, secara kuat. Mazhab lain dia tak baca secara jahar, tapi dia baca tak bismillah, baca. Sebab bismillah tu salah satu ayat pada Fatihah. Tak baca bismillah, tak sah Fatihah, tak sah Fatihah, tak sah solat. Tak boleh bagi alasan imam kat Mekah tak baca bismillah pun. Mana tahu kita tak baca. Dia baca tapi perlahan. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru dia baca alhamdulillah. Seterusnya dia baca tapi perlahan. Tu mazhab dia. Mazhab kita kena baca jahar, kena baca kuat. Bukan dia tak baca. Mana boleh tak baca? Bismillah tu dah iktifak ulama. Salah satu daripada suratul Fatihah. Jadi wajib baca. Cuma antara auzubillah dengan Fatihah tu kena ada saktah. Tak boleh sambung. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tak boleh sambung. Kena ada saktah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti sekejap. Kadar subhanallah, lepas tu baru sambung bismillah, alhamdulillah sampai habis. Jadi baca suratul Fatihah itu dengan memperhatikan tempat-tempat tasydidnya. Tempat tasydid pada Fatihah tu ada 14 tempat. Ada 14 tempat tasydid. Jadi setiap 14 tempat tasydid tu kena baca dengan tasydid. Nak tahu macam mana tempat tasydid tak tasydid? Yang ada syaddah tu. Mana-mana tempat ada syaddah, itu tempat tasydid. Mudah je. Dia ada 14 tempat. Kalau nak sebut detail tu dia ada 14 tempat. Antaranya pada Allah bismillah atas lam tu. Syaddah kan atas lam. Kemudian Ar-Rahmani atas ra, syaddah atas ra. Lepas tu Ar-Rahim atas syaddah atas ra pada kalimat Ar-Rahim. Dan seterusnya. Ada 14 tempat. Dan berhati-hatilah membezakan antara huruf dhad dengan huruf za dalam bacaanmu. Dhad dengan za ni kena beza. Kena beza. Dan katakanlah amin, iaitu takmin. Kena kata amin, takmin selepas membaca suratul Fatihah. Maksudnya lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kena berhenti sekejap. Lepas tu baru amin. Tak boleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tak boleh sambung, tak boleh wasal, kena berhenti. Kadar subhanallah lah. Dan janganlah engkau sambungkan kalimat amin itu dengan kalimat waladdallin. Jangan sambung.
Sebelum nak sebut amin tu, dia ada bacaan yang sunat dibaca. Waladdallin. Sebelum nak baca amin tu kan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun Rabbighfirli saja. Itu kalimat yang sunat dibaca doa tu. Rabbighfirli. Lepas daripada waladdallin sebelum amin. Tapi dia kena ada saktah, kena tempoh masa dia. Lepas waladdallin rabbighfirli amin. Macam tu. Itu sunat. Itu bacaan sunat dibaca. Kalau solat jemaah, imam saja yang baca, makmum jangan bacalah rabbighfirli tu tadi. Tidak dituntut. Tapi kalau sembahyang sendirian munfarid, bacalah. Tapi kadang-kadang imam pun tak baca. Dan nyaringkanlah bacaanmu pada suratul Fatihah. Sebelum amin tadi, takmin tadi dia kena nyaring. Nyaring antara imam dan makmum tu kena nyaring. Amin. Tapi bila amin ni kadang-kadang ada beberapa orang je baca amin tu. Imam dengan beberapa orang je. Yang lain tak baca senyap. Dia kena baca nyaring. Kenapa? Kerana pada kalimat amin ni para malaikat pun mengaminkan sama juga. Jadi siapa-siapa yang bersamaan amin dia dengan amin para malaikat, dapat ganjaran pahala yang besar. Itu disebut dalam hadis. Dan nyaring sebab malaikat semayang kali dengan kita. Kita je tak nampak. Yang semayang kali dengan kita ni malaikat. Jin Islam solat sekali dengan kita. Sebab tu nanti bila bagi salam, kan? Bagi salam, kita kena niat salam kita tu untuk para malaikat. Salam kita tu niat untuk para jin-jin Islam tadi tu. Kemudian barulah niat untuk jemaah-jemaah yang ada bersama dengan kita. Tu nanti disebut nanti. Sebab tu untung jin-jin yang datang semayang, malaikat yang datang semayang tak perlu ikut SOP. Kita je ikut SOP. Dia alam lain, kita alam lain. Itu yang membezakan. Sikit lagi. Dan nyaringkanlah bacaanmu pada suratul Fatihah dan surah yang mengikutinya. Jadi kena baca nyaring Fatihah dan juga surah-surah yang kemudian daripada Fatihah itu pada sembahyang subuh, maghrib dan isyak. Iaitu pada 2 rakaat yang permulaan. Ini maknanya kena baca jahar pada sembahyang subuh, 2 rakaat yang pertama, maghrib 2 rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga maghrib tu baca perlahan sir, isyak pada 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang terakhir tu baca sir. Kecuali bila engkau seorang makmum. Kalau makmum dia kena baca jahar lah, bagi dengar telinga dia. Sebab tu rukun qauli, tak boleh baca perlahan. Dan nyaringkan dengan kalimat amin. Oleh sebab tu bila baca Fatihah, itu masalah ni kita sebut kemudian lah. Bila imam dia baca Fatihah, lepas baca Fatihah dia kena berhenti supaya bagi laluan kepada makmum untuk baca Fatihah supaya dengar di telinga dia. Kalau tak dengar, maka dia tidak mencukupi rukun qauli tadi. Maknanya boleh menjejaskan solat dia. Yang ni kita sambung kemudianlah insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu di sini. Jadi apa-apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita untuk kita sentiasa memperbaiki solat kita, kerana solat adalah ibadat yang pertama sekali yang Allah akan soal, akan tanya. Dan solat itu adalah imaduddin, tiang agama. Kalau siapa tinggalkan solat maka dia meruntuhkan agama. Maka kena jaga betul-betul solat ni. Jadi kena sentiasa memperbaikilah solat kita. Mudah-mudahan solat kita adalah solat yang terbaik insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap, ada salah silap mohon bagi teguran. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.